tapi masih ramai yang tak hantar. So, cikgu terpaksa kita akan masuk, habiskan bab yang kita belum habis hari tu. Kita masih lagi di bab 9. Okay, jadi sebelum ni, cikgu mulakan. Okay, sebelum ni kita dah tengok tentang peristiwa saling eksklusif dan saling tak eksklusif. Okay, kalau tak eksklusif tu, pejam pula. Okay, kalau peristiwa eksklusif, peristiwa tu maknanya hanya untuk satu set sahaja. Dan kalau peristiwa tak eksklusif bermakna apa yang ada dalam set A tu ada dalam set B. Okay, kalau macam sebelum ni, ini contoh. Lama, slow pula. Okay, contohnya, kalau kamu lihat dalam buku teks muka surat 253. Okay, ini ulang balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, daripada gambar raja, 4 ini peristiwa T dan U bukanlah peristiwa yang eksklusif sebab ianya berkongsi data 4. Okay, sama juga dengan UV. U ni adalah yang dalam kotak. UV ni bukan pasangan peristiwa eksklusif sebab dianya berkongsi 1 dan 9. Tapi untuk peristiwa T dan V, okay, peristiwa T dan V ianya saling eksklusif sebab mereka tak berkongsi apa-apa maklumat. Okay, jadi itu untuk sekadar ingat kembali kepada kamulah. Okay, jadi hari ini kita akan lihat bagaimana nak kita kita nak sahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okay, jadi ini adalah standard pembelajaran kita mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling tidak eksklusif dan peristiwa saling eksklusif. Okay. Untuk peristiwa saling eksklusif dan saling tidak eksklusif, ia melibatkan rumus penambahan kebarangkalian. Okay, yang mana untuk mencari kebarangkalian A atau B, okay, ini adalah untuk A atau B, kita gunakan kebarangkalian untuk dapat peristiwa A ditambah dengan peristiwa B. Ini kalau sahaja peristiwa A dan peristiwa B tersebut adalah saling eksklusif. Dia tidak bergabung dalam mana-mana set. Dan satu lagi rumus yang kita ada adalah kalau peristiwa tersebut tidak saling eksklusif, rumus penambahan yang kita akan guna adalah untuk mencari kebarangkalian A atau B, kita gunakan kebarangkalian untuk dapat A ditambahkan dengan kebarangkalian untuk mendapatkan B. Kemudian kita tolakkan dengan yang bertindih di sini, iaitu kebarangkalian A dan B berlaku serentak. Okay, kita tengok contoh. Okay, dalam contoh 7. Gambar Raja Venn menunjukkan hubungan antara set semesta A, B dan C. Okay, satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okay, ini adalah semua data yang kita ada. Okay, jadi peristiwa pertama kita adalah mendapatkan satu nombor genap dan satu gandaan 5. Okay, sebelum tu kita kena kenal pasti dahulu lah. Set A ni apa, set B apa, set C dan seterusnya. Okay, kalau lihat kepada set A,
fokus kepada bulatan A ini sahaja. Ini adalah nombor genap. Bermakna A ini adalah set nombor genap. Untuk B pula adalah set untuk nombor gandaan 5. Dan untuk C adalah nombor, satu lagi sini kita ada nombor perdana kan. Jadi kita boleh beritahu C ini adalah nombor perdana. 1 dan 9 bukan nombor perdana, bukan juga nombor genap dan juga bukan gandaan 9 sebab tu dia berada di luar daripada bulatan yang kita ada. Okey. Jadi untuk peristiwa A kita sekarang ni untuk adalah nombor genap. Nombor genap kita adalah A di sini. Gandaan 5 adalah B. Untuk A atau B berlaku, bermakna kita akan kira. Okay, kamu lihat kepada gambar rajah yang di bawah ni. Kita akan kira semua nombor yang ada di dalam bulatan yang berwarna biru. Okay. A dan B. Ya, A dan B. A adalah untuk nombor genap, B adalah untuk gandaan 5. Okay, kamu lihat di sini. Dia nak tahu rumus kebarangkalian bagi peristiwa gabungan antara nombor genap dan juga gandaan 5. Okay. Jadi, kalau kita gunakan sebelum ni, kita gunakan N. N ni maksud dia berapa banyak bilangan. Contoh dalam A kita ada 1, 2, 3, 4. Okay. Bermakna 4 untuk A dan untuk B adalah 1. Jadi jumlah dia adalah 5. Kalau atau kamu akan kira semua sekali lah. Okay. Kalau dan kamu kira yang bertindih sahaja. Okay. Jadi kalau menggunakan rumus P, A atau B, kita akan gunakan berapa banyak A atau B itu berlaku, iaitu 5. Dan NS. NS ni maksud dia semua sekali. Ini adalah nombor 1 sehingga 9. Maka kita ada 9 nombor di sini. Jadi ini kalau kita guna semua yang kita kira daripada gambar rajah. Kalau soal untuk menggunakan rumus penambahan, ini adalah peristiwa saling eksklusif sebab dia tidak bertindih. Maka kita gunakan kebarangkalian A ditambahkan dengan kebarangkalian B. Tadi kita tengok A adalah 4/9. 4 nombor daripada 9 nombor. Dan untuk B berlaku iaitu nombor gandaan 5 cuma ada 1. 4/9 tambah 1/9 kita akan dapat 5/9. Maka sini kamu bandingkan kedua-dua ni adalah sama kan? Maka terbukti untuk mencari A atau B, kebarangkalian A atau B, kita boleh gunakan kebarangkalian A ditambahkan dengan kebarangkalian B. Okey, boleh faham? Faham. Okey. Jadi untuk B pula, dia nak peristiwa apa? Maka tu mesti tulis. Tak tulis pun tak apa. Tapi kalau soalan minta kamu tentu sahkan, kamu boleh buat seperti inilah. Okey. Kemudian kita nak tahu kebarangkalian peristiwa bergabung bagi mendapatkan satu nombor genap dan nombor perdana. Dia nak nombor genap dan perdana iaitu A dan C. Okey, sama macam tadi kalau kita gunakan berapa banyak A atau C itu berlaku dibahagikan dengan NS. Ini gambar dia. Okey. Jadi untuk peristiwa A atau C berlaku, dia ada dalam yang dilorek dengan warna biru lah. Jadi kita lihat ini adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Jadi nanti kita akan gunakan kebarangkalian A tambah kebarangkalian C tolak dengan kebarangkalian A dan C. Okey. Yang ni kamu kira sendirilah. Semua yang warna biru ni adalah 7/9.
Okey, kalau menggunakan rumus penambahan, peristiwa A adalah 4/9. Okey, peristiwa A 4/9 dan peristiwa C pun 4/9. Okey, kita ada 2, 3, 7 dan 5. Kemudian untuk kebarangkalian A dan C berlaku, A dan C berlaku yang bertindih adalah pada nombor 2 ini sahaja. Maka ini adalah 1/9. Okey, jadi kalau kamu selesaikan 4/9 tambah 4/9 tolak 1/9, kamu dapat 7/9. Okey, maka kedua-dua ni adalah sama. Jadi terbukti untuk mencari kebarangkalian A atau C, kita boleh gunakan kebarangkalian A tambah C tolak dengan kebarangkalian A dan C itu berlaku serentak. Okey, jadi sebelum kamu pilih rumus mana, penambahan mana yang kamu nak guna, kamu kena tentukan sama ada peristiwa tersebut eksklusif ataupun tidak eksklusif. Kalau tidak eksklusif, dia ada ekstra sikit lah. Okay. Jadi kita lihat contoh 8. Okay. 8 kepingkat berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak itu, yang mana A adalah peristiwa mendapatkan nombor yang lebih besar daripada 8. Okay, kalau kita buat, mak tak boleh buka pula. Okay, sekejap. Okay. Peristiwa A ialah peristiwa mendapatkan lebih banyak daripada nombor 8, maka set yang ada dalam A adalah 9, 10, 11. Okay, ini cara kita nak tulis set yang ada di dalam, apa yang ada di dalam set A. Tak dapat buka. Oops, what is happening? Okay, cikgu tulis semula. Apa dia lari ni? Okay lah, cikgu tulis sini lah. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Jadi A ialah peristiwa mendapat satu nombor lebih besar daripada 8. Maka A adalah, mana cikgu nak tulis? Sini. A ialah nombor 9, 10, 11. Okay, kemudian B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Okay, nombor perdana yang ada adalah 5, 7, 11. Okay, kita ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 5, 7, 11. Kemudian untuk C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. Mana dia nak semua nombor genap sajalah. Jadi kita ada 4, 6, 8 dan juga 10. Okay, kita zoom balik. Okay. Jadi sekarang dia nak tentu sahkan peristiwa penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung. Yang mana yang pertama kita nak lihat A atau B.
Okay, dia nak A atau B berlaku. Okay, kalau cikgu tak tunjukkan gambar Raja Van, berdasarkan jawapan yang cikgu bagi di bawah ni, adakah kamu rasa A dan B itu adalah peristiwa saling eksklusif ataupun tidak? Saling eksklusif. Saling eksklusif, kenapa? Sebab A dan B dia ada A dan 11. ada 11. Okay, saling eksklusif maksud dia tak boleh ada yang sama. Okay, Kalau okay. saling tak eksklusif, dia ada yang sama. Jadi A dan B ni adalah saling tidak eksklusif sebab dia ada nombor yang sama. Okay. Cai bagi tahu soalan tu minta satu je. Okay. Maksud dia di sini, dia berdasarkan nombor yang ada dalam kotak tu, dia ambil satu sahaja. Jadi untuk kamu mendapatkan satu kad itu adalah nombor yang lebih besar daripada 8 adalah dia punya possibility tu adalah 3 per, ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8. Maknanya daripada 3 nombor yang ada dalam kotak tu, 3 nombor dalam kotak tu adalah nombor lebih besar daripada 8. Jadi kamu cuma boleh dapat 3 nombor itu sahaja. Kamu ambil satu, kalau kamu dapat nombor yang kamu nak tu, kamu beruntunglah. Tu maksud dia yang satu keping dipilih tu. A ni adalah kemungkinan. Bukan. A ini adalah apa yang dia nak. Dia nak ambil satu nombor lebih besar daripada 8. Yang B ni dia nak ambil satu nombor daripada nombor perdana. Daripada 8 kad tu dia nak ambil satu sahaja. Okey, kita sambung balik. A dan B ni adalah saling tidak eksklusif sebab dia ada yang sama iaitu 11. Okey. Jadi kalau untuk P, A atau B, kita akan gunakan di atas ni lah. Okey. Kita akan selesaikan menggunakan yang atas ni. Okay, cuba kamu kirakan untuk cikgu. Berapa kemungkinan untuk A atau B berlaku? Jadi kemungkinan alamak. Sepuluh kah cikgu? 6.
Cikgu tak ada suara lah. Oh, sorry. Sampai mana tadi? Belum, yang ni belum. Okey. Yang tadi faham tak kalau kita gunakan N? Kalau N tak tahu kan cikgu? Ya. Tak, ni. Okay. Yang ini tadi, kalau kita gunakan secara keseluruhan, A atau B, untuk mendapatkan kemungkinan A atau B itu berlaku sebanyak 5 kali. Kalau nombor tu berulang, kita anggap dia hadir satu kali sahajalah. Jadi kita ada 9, 10, 11, 5 dan 7 untuk A atau B itu berlaku. Jadi kalau dia ada N di hadapan, macam dalam soalan hari tu ada N kan? N tu maksud dia berapa banyak nombor tu. Jadi yang nombor cikgu bulat ni ada 5, jadi kita letak 5/8. 8 adalah semua nombor yang kita ada. Okey. Kalau kita gunakan rumus penambahan, kemungkinan A tambah kemungkinan B tolak dengan kemungkinan A dan B berlaku serentak. Okey. Yang mana yang sama tadi adalah 11 kan? Ini adalah kita punya dapatan daripada A dan B. Yang sama di sini adalah 11. Jadi A dan B itu adalah 11. Okey. Jadi kemungkinan A adalah 1, 2, 3. Maknanya ianya adalah 3/8. Itu maksud dia kemungkinan. Berapa banyak ada dalam ni? Bahagikan dengan semua nombor yang ada. Tambah dengan 3/8 sebab B pun ada 3. Tolak dengan 1/8 iaitu kita punya yang sama tadi. Okey, kamu kira kamu akan dapat 5/8. Sama dengan yang kita kira sebelum ni tadilah. Jadi terbukti A dan B ni dia menggunakan kemungkinan A tambah kemungkinan B tolak dengan kemungkinan A dan B. Sama dengan kemungkinan A atau B. Boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh ha? Kalau boleh kita tengok C. Kita balik ke muka surat sebelumnya. Okey, untuk C adalah peristiwa A dan C, A atau C, sorry. A atau C. Okey. Alamak. Okey, untuk A atau C, A adalah nombor lebih besar daripada 8, C ialah nombor genap. Okey. 8, C nombor genap, kita lihat. Jadi A tadi 9, 10, 11 dan nombor genap kita adalah 4, 6, 8, 10. Okey, jadi A dan C ni adakah ianya saling eksklusif ataupun tidak eksklusif? Saling eksklusif. Saling eksklusif lagi? Confident. Okey. A ada 9, 10, 11. C ada 4, 6, 8, 10. Jadi, kita ada 10 kan sama? Ya. Jadi A dan C tu tidak saling eksklusif. Sebab Kamu 10 nampak? dah. Sebab kalau ada yang sama sahaja dalam set tersebut, jadi automatik ini adalah tidak eksklusif. Okay. Jalan kira dia lebih kurang sama macam tadi. Kita tengok yang sama di sini adalah 10. Okay. Jadi A kita 3/8. C kita 4/8. Okay, kamu tambah. Kemudian tolakkan dengan yang sama tadi 10. Iaitu 1 kad daripada 8 kad. Okay. Jadi kalau guna penambahan kita dapat 3/4. Kalau kita guna kira satu-satu, A atau C berlaku ni adalah 4, 6, 8, 9, 10, 11. Dia tulis semua sekali yang berlaku A dan C tu. Kalau dia berulang, dia tulis sekali sahaja. Okay. Bila sama, jadi terbukti A tambah C tolak A dan C adalah sama dengan A atau C.
Jangan keliru antara simbol Yang dan atau ni. cuma keliru yang maka terbukti punya di belakang dia. Yang ini. Ya, Ini tahu. kalau soalan minta kamu sahkan sama ada benda tu kamu boleh guna rumus ini ataupun tidak. Boleh. Kalau kamu tengok saja jawapan mereka sama. Okay, kalau kamu tengok jawapan mereka sama, ini yang kamu guna N tadi. Yang cikgu bagi tahu kamu tu. N, berapa banyak A atau C berlaku ataupun A atau B berlaku. Ini yang guna N. Ini yang guna rumus yang kita baru belajar tadi. Okay, tak apa. Nanti kita cuba buat latihan lagi ya. Oke. Okay. Jadi untuk C, kita lihat rumus B, rumus pula. Kita nak cari kebarangkalian B atau C. Okay, kebarangkalian B atau C. Kita lihat B adalah 5, 7, 11. Dan C adalah 4, 6, 8, 10. Okay, kita tak nampak nombor yang sama kan antara B dan C. Jadi ini Ya, adalah saling eksklusif. Boleh nampak kalau saling eksklusif dia set kosong kan? Ya, set dia kosong. Tak ada yang sama. Okay, jadi kita akan gunakan yang dua ni sajalah tadi. Dia tak ada tolak-tolak. Dia tambah dua nombor ini saja. Jadi kemungkinan B kita tadi ada 3 kad daripada 8. Dan C kita ada 4 kad daripada 8. Maka kita dapat 7/8. Okay, kalau gunakan N bagi B atau C berlaku, kita ada 7/8. Okay, bila kedua-dua ni sama, maka terbukti kemungkinan B tambah C adalah sama dengan kemungkinan B atau C berlaku. Okay, boleh? Kalau simbol U dia atau kah cikgu? U atau. Yang And N itu dan N dan. Ya. Kamu nak cuba satu latihan? boleh. Boleh. Kamu cuba praktiskan diri 9.3B nombor 1. Sekejap, cikgu share yang ni. Sekejap. Okay, kamu cuba sendiri dulu buat soalan 1. Cikgu bagi 10 minit, nanti kita bincang.
Okey, sebelum kita senaraikan dahulu set yang ada untuk QRS. Okey. Kita ada 2 biji dadu yang dilambung secara adil. Q ialah peristiwa mendapatkan jumlah mata dengan dadu lebih daripada 9. R, 2 dadu adalah gandaan 5 dan S ialah 2 mata yang sama dengan 2 dadu. Okey, sebelum kita selesaikan, kita kena buat dahululah set data yang ada. Okey. Sebelum ni cikgu dah bagi tahu kamu, ada 2 cara kita nak tentukan. Yang pertama, gunakan gambar rajah pokok. Satu lagi kalau kamu guna jadual. Okey. Dadu 1. Okey, dadu 1 kita boleh dapat nombor 1, nombor 2, buruknya. 3, 4, 5 dan juga 6. 6. Ya. Itu untuk dadu 1. Ni abaikanlah tepi. Kemudian untuk dadu kedua, kita ada juga nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, masih sama. Mak lecehnya. Okey, kejap Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi macam mana kamu nak tahu kesudahan yang ada? Kita akan gabungkan ini, dia akan jadi satu-satu. Jadi ini adalah kesudahan pertama kamu. Kalau kamu ambil dari atas yang pertama, maka yang bawah ni pun kamu akan ambil yang atas lah. Kalau kamu gunakan satu yang pertama. Ambil mana-mana pun tak kisah. Okey, jadi untuk kesudahan kedua, dadu pertama kamu dapat 1, dadu kedua mungkin kamu boleh dapat 2. Okey, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam. Okey, nak buat set kesudahan ni dia mesti letak dalam kurungan. Sebab dia macam koordinat dia mesti ada 2 macam ni. 1,1 dalam kurungan. Okey, ini faham 2, 1. Faham. Okey. Cikgu salin habis dulu. Dah. Okey. Cikgu pun dah. Okey. Ini adalah semua kesudahan kamu. Okey.
Jadi nanti dari sini kamu senanglah nak kira NS kamu berapa. NS tu kamu kira berapa kotak ada dari sini. Ataupun kamu boleh gunakan 6 darab dengan 6 maka kamu dapat 36. Jadi NS kamu di sini adalah 36. Okey, ini kamu akan gunakan nantilah. Okey, lepas kamu dah tahu semua ni, sekarang kamu lihat Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada dua dadu lebih daripada 9. Maknanya kalau kamu tambahkan dua nombor, mesti lebih daripada 9. Jadi kalau satu ni tak mungkin lah kan. Paling besar pun sini 1 tambah 6, 7. Jadi semua yang tepi ni kita tak gunalah. Kemudian untuk 2, cikgu ambil ikut row macam ni. Ini 6 tambah 2 paling besar dia 8. Jadi ini cikgu tak terimalah. Kemudian untuk row ketiga, paling besar dia 9. Tapi Ya. soalan nak lebih besar daripada Lebih. 9. Jadi kita ambil nombor 4 pula. Sini 4, kita ada 6. 9. 6 tambah 4 sama dengan 9. Okey, jadi cikgu tulis di sini Q. Q yang pertama kita ialah, ini cara kita nak tulis kesudahan bagi yang ada Q. Tadi berapa? 4, 6. 4, 6. Okey, 4, 6. Okey, ini pertama. Kemudian, tak lagi atas 5, 6. 5. Ini, 5, 5. Okey, kamu beritahu cikgu, cikgu tulis. 5, 6. Okey, kita ada 5, 6. Lagi? 6, 6, 4. 4. Lagi? 6, 5. 5, 6, 6. Dan 6, 6. Okey, ini adalah untuk Q. Okey, kemudian R tadi apa? R ialah peristiwa mendapat hasil darab daripada dua dadu ialah gandaan 5. Sekarang dia nak kamu darab dua nombor ni dapat nombor yang kamu boleh bahagikan dengan 5. Kamu gandaan 5. Gandaan 5 ni, sekejap cikgu tulis. 5. Gandaan 5, jawapan dia mesti 5, 10, 15, 20 dan seterusnya lah. Okey. Yang pertama kita ada 1 darab 5. Kan? Ya. Ini R. Betul R kah? Ya. Okey, R. R yang pertama, mana dia? Okey, R pertama kita adalah 1 darab 5. Darab 5. Lagi? 5 dalam 1 boleh kah? Boleh. 5 darab 1 pun boleh. Lagi? 2 darab 5 boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu 5 kita ambil darab 2. 5 darab 2. Lagi? 5 darab 5. 5 darab 5. Lagi? 7. 3 darab 5? Boleh. Boleh. 3 darab 5 boleh. 5 darab Ataupun 3. 5 darab 3. Ada lagi? Kita ada 4 darab 3. Darab 5. 4 darab 5. 5 darab 4. 5 darab 4. Lagi? Ada lagi? 6 macam mana? 5 darab 6. Selagi dia masih boleh bagi kamu jawapan dia tu sifar 5. Dia punya jawapan tu lah. Kalau 6 darab 5 lah. Tak boleh kan? Boleh. 5 darab 6 boleh. darab 5 kan 30. Ya, dah. Dia masih gandaan 5. Ya. Okey, dah habis. Kita Ya. tutupkan dengan ni tanda seperti ini. Tak ada lagi kan? Tak ada. Okey. Sekarang kita lihat S. S ialah mendapat dua mata sama daripada dua dadu. Maknanya dia nak nombor kembar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sampai 6, 6. Okey, cikgu tulis. S adalah 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5,
6. dan 6. Okey. Kita dah salin semua. Jadi A, dia nak tentu sahkan bagi kesudahan Q atau R. Okey. Kita buat. Cuma muka surat sebelah. A adalah dia nak P, Q atau R. Okey. Q atau R. Sekarang kita tengok dua ni lah. Okey. Adakah Q dan R ni saling eksklusif ataupun tidak? Tidak saling, Kak. Tidak saling, kenapa? Apa yang sama di sana? 5. Ya, kita ada 5-5 bagi Q, 5-5 juga bagi R, maka ini tidak saling eksklusif. Jadi kamu akan gunakan PQ tambah PR tolak P, Q dan R. Okey. Jadi sini adakah 5-5 sahaja yang sama? Ada lagi nombor lain kah? 4, 6. Satu lagi 6-5. Kan? Ini 6-5, ini 6-5. Ya. Jadi cikgu tulis awal di sini. Bukan P, sorry. Q dan R di sini adalah 5-5 dan 6-5. Jadi dia ada 2. Jadi untuk kira ni, PQ kita ada berapa? Q kita ada 1 nombor, 2 nombor, 3, 6. 4, 5, 6. Maka PQ kita ada 6. 6. Per berapa keseluruhan nombor yang kita ada? 36. Ya, 36. Sebab tu kita perlu kira semua tadi. Okey. PR kamu? 11. Ya, kita ada 11/36. Tolak dengan Q dan R tadi 2. kita ada 2/36. Okey, tolong cikgu kira. Dapat jawapan? Enam per 36 tambah 11/36 tolak 2/36. 15, Kak. 15. 6 tambah 11 berapa? 17. Ya, 15. Okey, 15. 15/36. Pemudahkan, kamu boleh tekan kalkulator 15/36 ataupun kamu bahagi ni 3, bahagi ni 3. Kamu akan dapat 5/12. Alah, tolong. Okey. Kalau untuk kebarangkalian, kamu tulis pecahan yang paling mudah sekali lah. Kalau dia masih boleh dikecilkan, kamu kecilkan. Okey. Ini kalau kita guna rumus penambahan. Kalau kita guna P, Q atau R. Oh, tak payah salin. Q atau R.
Okey, jom kita tengok Q atau R berlaku. Okey. Untuk Q atau R berlaku, kalau kamu kira daripada sini, jumlah keseluruhan dia tadi berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kan kalau kita gabungkan Q Ya. dan R ni. Okey, daripada 13 ni, yang sama tadi ada 2. Maknanya daripada 17 tu, kamu tolak satu yang 55. Kita tinggalkan 1. Satu lagi 65. Okey, maknanya kita ada untuk ini 15 juga per 36. Sama kamu pemudahkan, kamu akan dapat 5/2. Maka jawapan akhir kamu, kamu boleh tulis sini, maka kamu salin balik. Ini P, Q tambah PR tolak P, Q dan R. Kamu sambung tepi ya. Ni cikgu tak muat. Sama dengan P, Q atau R. Kamu cuma gabungkan saja ini dengan ini. Buat dia seperti persamaan. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Cikgu rasa yang lain ni pun dia guna yang samalah. Q atau S, R atau S. Kalau boleh pemudah, mesti pemudah kah? Ya, mesti pemudahkan. Jawapan akhirnya. Ya. Okey. Kalau cikgu baik, cikgu boleh bagi kamu markah penuh di sini. Tapi kalau mood cikgu tak baik, cikgu tolak markah lah. Sebab dia mesti sehingga yang paling kecil. Okay. Jadi B dan C tu kamu boleh cuba sendiri. Itu adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Sebab kalau Q dan S sama pada 5, 5 dan 6, 6. Dia tak eksklusif lah. Kalau R dan S, kita ada 5, 5 dan 5, 5 juga. Jadi soalan B, C ni adalah tidak eksklusif lah. Kamu gunakan yang ada yang kita guna tadi. Tambah dan tolak. Ini untuk tidak eksklusif. Okay? Boleh? Kalau Boleh. eksklusif tambahkan. Apa tu? Kalau eksklusif dia guna tambah sahaja. Tidak eksklusif dia guna Tambah tolak. tambah tolak. Okay. 5 minit. Rehat sekejap. Okey.
Okay, kita sambung. Dan seterusnya mungkin ambil masa dalam 10 minit. Sekejap. Okay, jadi sekarang kita akan tengok pula bagaimana kita nak tentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi saling eksklusif dan tidak eksklusif. Yang ni kamu boleh gunakan ni tadilah. Kalau saling eksklusif, kita tambah dua ni sahaja. Kalau tidak eksklusif, kita akan tolak dengan mana yang sama. Okay. Jadi untuk contoh 9, kita lihat contoh. 5 kepingkat yang berlabel dengan huruf CINTA dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Dan sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Okay. Untuk huruf konsonan adalah huruf selain A, E, I, O, U. Jadi yang ada adalah C, N, T. Dan kad yang berlabel huruf A adalah A, satu sahajalah. Jadi untuk ini dia tak guna A atau B, dia tulis panjang sikit. Jadi kebarangkalian kad yang berlabel huruf konsonan atau A, kita lihat daripada senarai yang kita dah buat di sini, ini adalah peristiwa saling tidak eksklusif sebab tak ada yang sama. Jadi kita boleh terus gunakan yang pertama tambah dengan yang kedua. Okay. Jadi yang pertama adalah huruf konsonan. Huruf konsonan kita ada 3 kad daripada 5 kad. Jadi dia akan tulis 3/5. Ditambah dengan huruf yang berlabel A ada 1 kad daripada 5 kad. Maka 1/5 lah. Jadi kebarangkalian kad yang diambil tu berlabel huruf konsonan ataupun A adalah 4/5. Okay. Yang ini senang saja sebab dia tak ada buat perbandingan yang banyak-banyak. Okay. Sekarang kita lihat contoh 10. Okay, dalam sebuah jamuan, kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol masing-masing ialah 5/7 dan 3/5. Maknanya kalau Zalifah ni dia 5/7 dan Maran ni 3/5. Sekarang dia nak kita wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar rajah Venn. Okay. Dia nak kedua-dua. Okay. Jadi di sini dia akan gunakan kedua-dua Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu adalah kamu akan gunakan Zalifah darab dengan Maran. Ini dia menggunakan yang sebelum ni kita belajar. Pendarapan. Ya, cikgu buka balik muka surat. Ni dia ada kaitan dengan mana? Cek. Tak apalah, cikgu terangkan ini terus sajalah. Ni sebab dia nak cari dua-dua tu sekaligus, dia darabkan 5/7 dengan 3/5. Jadi, kalau dia nak tahu hanya Zalifah yang makan cendol, dia akan gunakan 5/7, iaitu Zalifah, tolak dengan 3/7, iaitu kedua-duanya sekali. Sebab tu hanya kemungkinan untuk Zalifah makan cendol adalah 2/7. Kalau kita letak dalam
gambar rajah Venn dia akan jadi seperti inilah. Okey. Untuk Zalifah seorang sahaja makan adalah 2/7. Untuk kedua-dua Zalifah dan Maran makan 3/7. Maka untuk Maran makan kita akan gunakan 3/5. 3/5 tadi adalah daripada kedua-duanya tolak dengan 3/7. Kamu boleh tekan kalkulator, kamu akan dapat 6/35. Ni dia agak keliru sikit, nanti kita buat latihan lah. Okey, jadi untuk B ada Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu. Okey. Ini adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Okey. Sebab kita ada pertindihan 3/7 di sini, maka kita akan gunakan PZ, Z untuk Zalifah dan M untuk Maran. Kebarangkalian Zalifah untuk makan cendol tambah Maran makan cendol tolak dengan yang bertindih, maka kita akan dapat 31/35. Boleh fahamkah? Ataupun Boleh. dah kaput-kaput sudah kepala otak kamu orang ni. Okey, kita lihat contoh 11. Kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh Kilang Jaya mengalami masalah paparan ialah 2/3. Dua buah telefon pintar dipilih secara rawak. Lakar satu gambar rajah pokok untuk menentukan semua kesudahan yang mungkin. Seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okey, jadi untuk telefon pintar pertama, M ni maksudnya merujuk kepada yang mempunyai masalah paparan. Dan M prime yang ada satu dekat atas M ni merujuk kepada tiada masalah paparan. Jadi untuk telefon pintar pertama tu mengalami masalah paparan, kemungkinan dia adalah 2/3 seperti diberi oleh soalan. 2/13. Maka untuk telefon pintar pertama tu dia tidak mengalami masalah paparan adalah 11/13. Macam mana kamu dapat? Kamu gunakan 1 ataupun 13/13 tolak 2/13, maka kamu akan dapat 11/13. Okey, ini yang pertama. Kalau telefon pintar pertama kamu tu ada masalah paparan, telefon kedua kamu pula mungkin ada masalah dan mungkin tidak akan ada masalah. Okey, sama seperti ini tadilah, dia akan pecah dua seperti ini. Kalau yang pertama kamu tiada masalah, telefon kedua kamu pula masih sama, dia boleh ada dua kemungkinan, ada masalah ataupun tidak. Jadi kesudahan dia nanti dia akan jadi macam ni lah. Okey, kedua-dua telefon pintar tu mungkin terdapat masalah. Mungkin antara satu tidak ada masalah ataupun mungkin kedua-duanya tiada masalah. Jadi untuk kebarangkalian sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar mengalami masalah paparan, dia melibatkan ini saja. Yang ada masalah, salah satu tak ada masalah, ataupun salah satu dia ada masalah. Dia akan tambah P, M dan M, tambah P, M dan M prime, tambah P, M prime dan M. Jadi cara dia, kamu akan darabkan nombor daripada telefon pintar 1 kepada telefon pintar 2 ini. Seperti ini tadilah, 2/13 darab 2/13. Ini untuk kebarangkalian bagi kedua-dua telefon tersebut mengalami masalah. Okey. Dan kamu akan buat seperti ini dan jawapan dia nanti adalah 48/169. Okey. Jadi rasanya mesti dah pening sekarang. Jadi cikgu minta kamu cuba buat praktiskan diri 9.3C
soalan 1, 2, 3 sahaja dahulu. Okey. Soalan praktiskan diri 9.3C. Soalan 1, 2, 3. Nanti kita akan buat, nanti kita akan bincang lah. Okey. Jadi rasanya itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kamu tolong cuba buat praktiskan diri 9.3C. Dan kita akan bincang nanti. Okey, terima Okey. kasih. Kamu Terima boleh kasih, have fun. cikgu. Sama.